Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini info panas, ya itu dia kisah perebutan jawatan sebagai presiden sebuah parti. Mak Lampir, Mak Lampir tidak berpuas hati kerana sudah pun beliau dihalau keluar daripada parti ini kerana ingin menumbangkan ataupun menjatuhkan presidennya sendiri. Akhirnya hari ini Mak Lampir lagi membuat satu tindakan yang amat mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Jadi sahabat semua, sebelum itu jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti info panas hari ini. Ini dia bila mana kerakusan kuasa menguasai diri sehingga sanggup melakukan perkara yang biadab. Itu dia apa yang saya kongsikan buat kita hari ini. Apakah sebenarnya yang berlaku? Ya, ini berkisar ya tentang perebutan kuasa Parti Bangsa Malaysia. Zuraida heret presidennya ke mahkamah. Memang sedang kepanasan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bila mana kerakusan kuasa itu melanda atau menguasai diri, ya mereka akan sanggup melakukan apa sahaja demi mencapai tujuan mereka untuk berkuasa, ya, menjawat jawatan yang tertinggi dan sebagainya. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan kenyataan terkini ini yang mana Zuraida Kamarudin memohon ya mahkamah supaya secara rasmi mengiktirafnya sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia atau PBM berikutan perebutan kuasa antara kepimpinan yang berlarutan. Bekas Presiden parti itu menfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada 24 Mac yang lalu. Zuraida dan juga 10 anggota yang lain dipecat daripada PBM yang pada Disember tahun lalu. Ya, apabila parti itu mengumumkan barisan kepimpinan barunya di bawah Presiden Larry Seng pada Februari tahun ini. Menurut kertas kausa yang dilihat Malaysia kini, Zuraida memohon beberapa pengisytiharaan daripada mahkamah, antaranya bahawa keputusan responden pendaftar pertubuhan ROS mengekalkan Seng sebagai Presiden Parti adalah tidak sah dan tidak munasabah. Bekas ahli Parlimen Ampang itu juga memohon perintah Madamus untuk memaksa ROS mendaftar dan mengiktirafnya sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia berkuat kuasa pada mulai 7 Oktober tahun lepas. Menerusi afidavit sokongan bertarikh 22 Mac, Zuraida berhujah bahawa Seng membuat kenyataan semasa Perhimpunan Agung Parti pada 1 Oktober tahun lepas bahawa dia bersetuju akan ada peralihan kuasa dalam kepimpinan PBM untuk melantiknya sebagai Presiden Parti. Wow, tidak habis-habis lagi Mak Lampir ni ya untuk merebut jawatan. Sudahlah dia dihalau oleh rakyat Ampang. Hari ini dia pula mau menghalau Presiden Parti itu sendiri dan mau menjawatnya. Betapa rakusnya untuk mencapai kuasa dan sebagainya. Zuraida mendakwa ini berikutan, PBM memerlukan seorang tokoh yang lebih besar untuk membawa perubahan positif dalam parti. Kalau kita lihat presidennya sekarang ini, Larry dengan Zuraida, siapa yang ada kuasa, siapa yang tokoh yang besar? Kalau kita lihat, dia bukanlah ahli parlimen, bukan juga Dewan Undangan Negeri. Dia sudah pun ditolak oleh rakyat Ampang. Zuraida yang juga bekas ahli parlimen PKR dan Bersatu, dia mendakwa dia menerima surat daripada PBM bertarikh 15 Oktober tahun lepas yang memaklumkan ROS mengenai perlantikannya sebagai Presiden Parti. Bagaimanapun dia mendakwa bahawa dia kemudiannya menerima surat daripada PBM pada 19 Disember tahun lepas dengan mengisytiharkan dirinya sendiri sebagai Presiden Parti dan telah menggantung keahlian partinya serta melayangkan surat tujuh sebab untuk dibalas Zuraida dalam tempoh 7 hari. Zuraida berkata, dakwaan itu adalah kerana mempersoalkan jawatan Presiden Parti yang dipegang ahli Parlimen Jolau itu dan mengelirukan ahli parti lain dengan meminta mereka memberikan kenyataan bersama bahawa Seng adalah Presiden Parti. Dia juga mendakwa tindakan Seng adalah tidak sah kerana peruntukannya digunakan untuk menggantung keahliannya adalah kuasa yang hanya mampu dimiliki oleh Presiden Parti dan Seng ketika itu membuat itu bukan lagi Presiden Parti katanya. Selanjutnya, Zuraida mendakwa bahawa dia tidak menjawab surat itu kerana dia tidak menganggap tindakan Seng sebagai sah di bawah perlembagaan. Zuraida mendakwa dia mendapat tahu dia dipecat daripada PBM melalui penerbitan akhbar berbahasa Inggeris The Star bertarikh 27 Disember yang melaporkan dia disingkirkan daripada keahlian parti. Bagaimanapun dia menegaskan bahawa dia tidak pernah pada bila-bila masa
material menerima apa-apa notis, surat atau dimaklumkan oleh PBM mengenai pemecatannya itu. Zuraida mendakwa Ross tidak pernah memaklumkan kepadanya atau PBM bahwa pendaftar pertubuhan itu akan mengekalkan Seng sebagai presiden parti dalam senarai ahli jawatan kuasa parti yang dimilikinya. Dia mendakwa juga Ross gagal menggambarkan pelantikannya sebagai presiden PBM pada senarai ahli jawatan kuasa parti dalam rekod berdaftar. Dia mendakwa kegagalan Ross itu memastikan kandungan surat itu yang bertarikh 15 Oktober tahun lepas telah menyebabkan dia dipecat daripada parti secara tidak mengikut perlembagaan. Zuraida juga ataupun Mak Lampir ini mendakwa sebagai presiden PBM dan ahli majlis tertinggi parti dia hanya boleh dipecat melalui undian sekurang-kurangnya 2/3 daripada perwakilan yang menghadiri Perhimpunan Agung Parti mengikut perkara 14 perlembagaan PBM. Kegagalan dan atau kecuaian responden telah membelikan PBM untuk memecat saya secara tidak berperlembagaan yang secara langsung mengakibatkan kerosakan teruk kepada imej dan kerja politik saya. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Zuraida Muhammad Asmir Asrof mengesahkan permohonan kebenaran semakan kehakiman itu dibicarakan di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur esok. Ya, Malaysia Kini juga telah cuba menghubungi Wakil Undang-Undang Ross berhubung perkara itu. Zuraida meninggalkan PKR untuk menyertai Bersatu tahun 2020 dalam langkah Sheraton yang menggulingkan pentadbiran PAS dan menaikkan kerajaan yang diterajui pertikaian nasional atau pengkhianat negara. Bagaimanapun, pada pertengahan tahun lalu dia meninggalkan Bersatu untuk menyertai PBM. Itulah dia sahabat semua. Bila mana kuasa yang menjadi keutamaan, bila mana keinginan hati diteruskan hanya untuk mencapai jawatan, memiliki jawatan, kuasa dan juga wang ringgit, inilah yang berlaku. Dia mengkhianati PKR, mengkhianati Bersatu, juga sekarang ini jelas cuba untuk memporak-porandakan dan juga mau menjatuhkan presiden partinya itu sendiri. Betapa jahilnya tindakan politikus-politikus seperti ini yang hanya mau untuk utamakan keperluan mereka sendiri, karier politik mereka sendiri, tetapi akhirnya kita boleh nampak dengan jelas hari ini bahwa mereka bukanlah untuk memperjuangkan agenda rakyat, tetapi hanyalah untuk kepentingan karier politik mereka. Sangat memalukan dan ini adalah satu tindakan yang amat memalukan buat negara kita. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya sahabat-sahabat semua ini memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walaun tit yang membuat komen dengan maki hamun, fitnah dan juga tuduhan melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak karena otak mereka tertinggal di Selat Melaka. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.